إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شأنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره. Dan hak kita ala itu situ menuntut dia daripadamu. Dan hak ta'ala itu menuntut ia daripadamu bahawa engkau meninggalkan kehendakmu, meninggalkan akan kehendak kita bagi kehendaknya, maka turut akan kehendak ketetapan dia, bukan ketetapan kita. Dan jangan engkau memilih sertanya suatu, mana apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jangan ada kritikan dan bangkangan. Itu maknanya redha, terutama dalam bab contoh bab rezeki. Kita suruh fardha bima qasamal malik fa innama qasamal ma'isyata bainana qasamuha. Redha dengan apa yang telah ditaksim oleh Allah SWT sebagai qasam, pembagi yang maha adil. Dan begitulah dalam benda yang lain. Pertama, secara hakikatnya tidak ada siapa yang boleh mengubah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehendak Allah Taala adalah kehendak yang hakiki. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Taala itu saja akan berlaku. Apa yang tidak dikehendaki dia tidak akan berlaku. Bermakna segala kehendak taksis adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, taslim adalah merupakan samaratu tasawuf. Taslim merupakan samaratu tasawuf, iaitulah hasil buah daripada perjalanan sufi, menghasilkan seorang insan taslim dengan Allah SWT. Maknanya dia no comment, dan dia akan dikenal dengan sebenar kenal akan zat yang maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang. Sebab semua benda yang dibuat itu ada hikmat, dan ada di sebaliknya hikmat yang telah diketahui oleh Allah SWT. Yang kedua, i'tirad atau bangkangan. Walaupun dalam qalbi manusia dia tidak memberi apa-apa, dia tidak memberi kesan apa-apa pun, bahkan memberikan kecederaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ada dalam hal tawajuhnya, barang siapa ada dalam hal tawajuh dia kepada Allah SWT dan awal qasadnya dan nihayatul amrinya, kesudahan urusan dia, tuntutnya dengan dia baginya, iaitu bagi Allah Ta'ala, dengan Allah dan bagi Allah. Dengan Allah maknanya memandang semua af'al Tuhan, dan dia buat itu kerana Allah, dan usulnya dengan dia sampai dia pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan rojoknya daripadanya baginya,
Mana semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah ia demikian itu dalil sah kesudahan dan sampai ia kepada darajatul kamal, darajat yang sempurna. Itu makna dia mematikan akan diri. Mutu qabla an tamut, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati, matikan diri kamu. Iaitu matikan iradah kita dalam mana dan memandang iradatullah secara sudut, mana mengkaramkan diri dia dalam memandang af'al Tuhan, iradah Tuhan, tasis iradat dalam asma, dalam af'al dan seterusnya. Bahawa dia akan dibuka jalan makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau dia bercampur, Allah Taala tidak suka, maknanya tasyrik, menyekutukan. Kama la yuhibbul al-amal mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Kazalik la yuhibbul al-qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah Taala tak mau bahawa amal itu disekutu, disyirikkan. Begitu juga qalbi dia. Jangan disekutukan dengan lain, sedangkan kalbi tempat makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Di barang siapa yang berjaya memadamkan pandangan kehendak dia kepada kehendak Allah Ta'ala, iradat di dalam iradatullah, maka dia akan dapat keistimewaan, iaitu futuhat daripada Allah Ta'ala, dan darajatul kamal, darajat yang sempurna maknanya. Habis. Jadi kembali pada matan yang asal apa tu? Ma tawaqqafa matlabul anta talibu bi rabbik. Mana tidak akan terhenti matlab yang kau tuntut sekiranya kau tuntut tadi dengan dia. Dan wala yatayassar, tidak akan jadi mudah tuntutan matlab anta talibuhu bi nafsi. Bila kita menuntut dengan diri kita. Jadi suruh kita dengan dia, bukan dengan diri kita. Itu maksud itu ringkas dia. Pada Quran Tuhan sebut, wa qul rabbi adkhilni mudkhala silkin wa akhrijni mukhraja silk. Apa yang dimaksud dengan mudkhala silkin? Tempat masuk sebenar. Ila antadkhula fihi billah. Kamu masuk berjalan dalam makrifat ke Tuhan dengan Allah. Mukhraja silkin, tempat keluar yang benar, ila antakhruja minhu billah. Kamu masuk dengan Allah, keluar pun dengan baru dia selamat. Kalau masuk dengan diri dia, dengan nafsu dia, tak akan selamat. Dia akan terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian min alamatin nujih, min alamatin nujhi fil nihayat ar-ruju'u ila Allah Ta'ala fil bidayat. Setengah daripada kata alamat, tanda seorang itu berjaya. Setengah daripada alamat beroleh bahagia dalam segala kesudahan. Tanda berjaya dalam segala kesudahan beroleh bahagia dalam segala kesudahan, kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala permulaan. Mana dalam permulaan dia masuk tadi apa? Mudkhala silkin, dia masuk tempat masuk yang benar, iaitu antadkhula fihi billah. Jangan pandang akan nafsu kita. Kita beramal jangan nampak kita. Ilmu yang ada pada kita, amal yang ada pada kita, semua adalah milik dia. Kurniaan, curahan dari faid, limpahan Allah Ta'ala. Tak ada kena-mena dengan kita. Itu semua hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab kalau kita pandang diri kita, maka kita akan jadi rosak. Iaitu hal segala, mana itulah hal dengan tawakul atasnya dan mendirikan segala haknya. Dan setengah daripada alamat kerugian
dalam kesudahan rojok kepada nafsu dalam segala permulaan. Maka sekira-kira adalah permulaan bagi Allah Ta'ala adalah kesudahan bagi Allah. Mana kalau dia masuk tadi billah dengan Allah, maka dia keluar pun dengan apa? Maksudnya selamat. Kalau sekiranya dia masuk tadi dengan nafs, dia buat ibadat, contohnya dengan nafsu, ya, seronok orang pandang, seronok dapat nama, seronok dipuji orang, ya, maka ketika itu masuk dia adalah bukan dengan Allah, masuk bin nafs, dengan diri dia. Maka dia keluar pun akan jadi rosak. Amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikendaki sini masuk dengan dia ialah mengkaramkan af'al. Ya, mengkaramkan af'al kita dalam memandang af'al dia. Sebab itu dia kata tidak ada amalan yang terlebih diharapkan untuk menghidupkan akan qalbi insan daripada amalan yang ada lain dengan Allah bagi Allah. La amalan arjah lil hayatil qulub min amalin yakunu billahi walillahi ghaiban fihi siwahu ghair mulakhazatin fihi khuzuzihi mutabarri'an fihi min haulihi wa quwwatihi. Tidak ada yang terlebih diharapkan bagi hidup qalbi insan supaya dia tidak mati, maknanya daripada amal yang mana adalah ia billah, dengan Allah Ta'ala, walillah, dan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ghaiban, dia lenyap daripada selain Allah Ta'ala. Itu mana amal boleh jadi bersih dan cantik. Kemudian kalau tidak sedemikian, dia masuk dengan nafsunya, dengan memandang dirinya, maka dia akan menjadi rosak. Allah. Setengah daripada alamat kerugian di dalam kesudahan rojok kepada nafsu dalam segala permulaan. Mana bidayah dia ni rosak dengan bahawa niat dia tidak betul. Contoh dalam mencari ilmu, Rasulullah menyatakan, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, untuk berbangga-bangga dia dengan orang di bawah dia, aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi, atau untuk memalingkan muka manusia kepada dia. Besok dia jadi ulama, jadi orang alim, ramai pengikut, ramai pengaruh, ya, maknanya ramai pengikut, maka masyhurlah ia. Itu niat dia sudah rosak di awal. Maka kalau begitu, apa kesan dia? Rasulullah menyatakan, falyatabawwa maq'adahu minan nari, sediakan tempat duduk di dalam neraka Jahannam. Dia menuntut ilmu agama, ya, sebab tuan guru kita Sayyidi Syekh Abdul Rashid ni al-alim mu'allamah, alim 4 mazhab, hafiz Quran, ibuan hadis, ya, alim 32 ilmu. Ketiga, dia menghantar anak buah dia pergi ke Mesir. Siapa anak buah dia? Almarhum Syekh Murtada, Syekh Faiz, ya. Ketiga tu naik kapal laut dengan dia hantar. Dia kata, kau mengaji kenal Allah Ta'ala. Kalau kau mengaji tak kenal Allah Ta'ala, aku doa kau tenggelam dalam laut. Ya, aku doa kau tenggelam dalam laut. Kau jangan balik Malaysia lagi. Oh, dahsyat. Kau mengaji kerana Allah, bukan kau nak pangkat ini. Kalau kau doa tu aku tenggelam, kau mati sana. Kau jangan balik ke Malaysia lagi. Oh, dahsyat. Tu wali kan ni. Man, kau mengaji dia semata-mata lillahi ta'ala, bukan kerana yang lain dari dia. Tauhidkan niat kamu tu besar. Kalau tidak, aku doa kau karahmu dalam daun. Takut kawan-kawan tadi. Niat kerana Allah. Tuhan nak beri kendian tu, hak tu bukan hak kita, tu hak dia. Jadi kita bulat betul ketiga belajar tu kerana Allah SWT, kerana tidak ada yang lebih besar melainkan redha dia. Wa ridwanu minallahi akbar. Redha dari Tuhan tu yang paling besar dia.
Itu contoh dia. Kalau mula-mula tu cantik pengajian kerana Allah, di ujung pun cantik. Ya, dia akan dapat kepimpinan daripada Allah Ta'ala. Tuhan akan pimpin dia. Dia mudah beramal ya dengan ilmu dia tadi, dan mudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik kalau dia niat kena orang, akhir dia tergantung, dia terhijab. Begitulah amalan-amalan yang lain. Apabila kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ketika itu banyak masalah akan berlaku. Dan barang siapa tertinggi ia kepada Ta'ala dalam perjalanannya dengan rujuk yang sebenarnya dan meninggalkan daripada sifat dirinya. Barang siapa bertinggi, mana tertinggi, dia punya apa? Niat dia tadi terangkat terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam perjalanannya dengan apa? Ya, itu dengan rojok yang sebenar. Rojok kembali dia kepada Ta'ala dan meninggalkan daripada sifat dirinya yang mazmumah. Makna segala sifat-sifat mazmumah zahir dan batin yang dicela oleh syarak, dia potong, dibuang, dan berperangai dengan segala perangai Tuhan yang karim, makna dengan perangai akhlak yang mulia. Dan berbahagialah ia dengan kemuliaan yang azimah, kemuliaan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Maksud dia apa sini? Al-umur bimaqasilihah. Segala urusan bergantung kepada qasad dan niat. Qasad duduk mana? Qalbi. Bila qalbi dia ada mahabbah dengan Tuhan, nasai qasad dia tidak lagi kepada yang lain. Tapi kalau qalbi dia tidak ada mahabbatullah, kasih dengan Tuhan, ini sangat dibimbangi. Sebab tu perjalanan tasawuf dicas dalam tubuh si jauh pergi. Ya, di zikir dalam tu jauh pergi, dia banyak dia punya ya fawaid, faedah dan kelebihan dia. Sebab bila qalbi dia sudah berdamping dengan Tuhan, sudah kerti bermesra dengan Tuhannya, maka segala amal yang lain dia takkan lari. Dia tetap kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau qalbi dia tak kerti ditambat dengan Tuhannya, ya, maka amalan dia akan buat, dia akan lari melencong tempat lain. Sebab tu maknanya qalbi bila selesai, yang lain akan selesai. Kalau qalbi tak selesai, yang lain tidak akan selesai. Inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat saluhat sairul jasad kullu wa iza fasadat fasadat sairul jasad kullu ala wahiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah hati dan jiwa manusia. Kalau hati dia bulat dengan Tuhan, dia tak akan pusing dengan lain. Tapi kalau dia pusing dengan lain, dia boleh rosak. Segala amalan akan ditolak oleh Allah SWT. Itu pentingnya kita menjaga roh dan sir kita, supaya jangan dia bertawajuh kepada yang lain. Dan barang siapa kembali ia kepada Allah Ta'ala dalam permulaan, mana bidayah, dengan apa dia kembali? Istiqamah dan i'timad. Istiqamah juga i'timad, mana bergantung, bergauyut, berpaut ya, hati dia dengan Allah Ta'ala. Maka berbahagialah ia di dalam kesudahan. Bahagia dengan apa? Dengan wusul kepada yang dikendaki, sampai dia kepada makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibukakan akan bagai-bagai pembukaan apabila awal dia cantik. Sebab tu dia kata bila awal cantik, dia akan semangat istighal, memberikan tumpuan. Awal tu cantik, dia akan kita tengok dia beri tumpuan yang ikhlas sungguh. Bila dia beri tumpuan, maka dia akan diberikan hadiah kemanisan dan kelazatan. Bila dia dapat kelazatan, Tuhan beri lagi apa dia? Iaitulah asyik dia dengan Allah Ta'ala, rindu yang kuat dengan Tuhan. Bila tiga benda dia dapat, barulah dibuka. Ya, rufi'al hijab, rafa'tul hijab, aku angkat hijab. Ni angkat hijab. Bila angkat hijab, terbuka. Bila terbuka, maka mengenallah ia dengan Tuhan dengan sebenar pengenalan dia. Sebab tu mana istiqamah, i'timad itu semua lambang istighal.
mana kesungguhan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa sah bidayahnya, mana permulaan dia tadi sah dengan apa? Qasad yang betul, niat yang sahih, maka sahlah ia dengan rojok kepada Ta'ala. Maka jalan kembali dia menuju makrifat akan Ta'ala akan jadi betul, ya. Dia akan dapat kembali kepada Ta'ala bila hati dia bersih, hati dia dengan Tuhannya, mana hati dia sudah cantik, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang. Itu apa makna tenang sini? Lambang kebersihan. Nafsu dia tetap dengan Tuhan dia, tenang. Diuji dengan senang pun dia tak beranjak, diuji dia dengan kesusahan pun dia tidak melatah. Sebab apa? Sebab jiwa dia tidak lagi diikat dengan alam mulki, alam hijab, dia naik ke atas. Maka ketiga itu barulah dipanggil irji'i ila rabbi, kembali kepada Tuhan. Ini jalan kembali, kembali kepada Tuhannya dalam keadaan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, reda dan diredai. Maka makam tinggi itu dapat reda Tuhan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam hamba yang dipilih dan masuk dalam syurga. Di dunia dia dapat syurga muajjalah, iaitu makrifat yang sebenar. Di akhirat disediakan dia syurga yang maklum, yang ada di dalam nikmat paling besar, ru'yatullah, dibukakan melihat zat Allah yang laisa kamislihi syai'. Dan adalah hal murid itu bidayah dan nihayah. Mana orang yang menghendaki jalan makrifat, murid ay muridullah, yang mendaki akan Allah Ta'ala itu dia ada bidayah, permulaan, dan ada nihayah, kemuncak. Sebab itu dia kena semak dua keadaan. Bidayah pastikan dia cantik, dia akan dapat nihayah yang kemas, yang memuaskan. Bidayah dia betul-betul dia iktimad atas Allah Ta'ala dan istiqamah qalbi dia dengan Tuhannya. Maka di nihayah dia akan dapat futuhat, ma'arif daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal berjalannya dan nihayanya itu padahal kesudahan. Berjalan dia itu dipanggil apa? Bidayah, permulaan. Permulaan dia kena berjalan, itu dipanggil tariqah. Ya, kalau dia kata tak ada tariqah nak berjalan, macam mana saya sampai tak berjalan? Tu orang gila. Dan nihayah dia dengan kesudahan. Ya, nihayah kemuncak dia pada apa? Kesudahan dia, mana usul ila Allah, sampai ke Tuhan. Apa makna sampai? Bi ayyadkhulah, dengan bawa dia masuk maqamul ihsan. Maqam ihsan, ya, fihi al muraqabah wal musyahadah, padanya ada muraqabah dan musyahadah. Apa muraqabah musyahadah? Atau kena pendetiran di dalam suluk, tuan-tuan dibuka benda itu. Dan barang siapa yang sah bidayah, permulaan dia, manakala permulaan benih dia tadi cantik, dia menanam sepohon tanaman cantik, benih dia benih yang terpilih, mahal dibeli lagi, maka sudah tentulah insya-Allah ujung dia hasil buah dia pun cantik. Tapi kalau benih dia tak tahu, mana dia pakai ambil tuan-tuan, esok dia tunggu-tunggu keluar buah, dia menyesal, ya, buah tidak sebagaimana yang diharap dan diciptakan. Itu dia. Lepas tu di awal tanam dia baik, maka di ujung pun dia akan cantik. Apa-apa pun dipanggil apa? Awal menggambarkan akhir. Kalau awal dia cantik, kemas, ya, di akhir dia insya-Allah. Maka barang siapa sah bidayahnya, iaitu besar bidayah tadi dengan rojok kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iktimad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersandar kepada Tuhan, serah kepada Tuhan, ya, bergantung qalbi dengan Tuhan, maka sahlah rojok ni kepada Allah, makna dibukakan makrifat dengan Tuhan dan tawakul atasnya dan isti'anah, ya, padanya, daripadanya. Maka berbahagialah ia bahawasanya dan adalah usulnya, bahagialah ia nihayah dia, silap,
Bahagilah nihaya, mana kemuncak dia, nihaya ya, mana kesudahan dia, dan adalah usulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai dia kepada Allah Taala. Manakala bidayah dia tak betul, maka dia tak sampai, dia jadi macam himar ya, dia jadi himar yang disebut dalam akan datang disebut la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha ya, la tarhal min kaunin ila kaunin. Dalam kita melaksanakan amal ibadah kepada Ta'ala, riyadhah mujahadah untuk jalan makrifat, maka jangan hati kita bergantung kepada selain Allah, matlamat selain Allah, maka dia seperti himar yang mengisar gandum ya. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha ya, jangan engkau berjalan dalam berjalan makrifat ini daripada makhluk kepada makhluk ya, dibuat supaya dapat sanjungan, dibuat ibadat supaya dilihat orang ya, supaya ia dibesar-besarkan oleh orang, atau ia diagung-agungkan, atau ada ia pada hati orang dan atau hati manusia, maka orang itu tersilap jauh ya. Maknanya dia akan terpusing-pusing sebagaimana himar mengisar gandum. Di mana tempat dia bermula, itulah tempat akhir. Orang panggil pimai-pimai tangtu. Dia pusing-pusing dekat situ sajalah. Tempat dia mula, itu tempat dia akhir. Ya, tengok dalam muka surat 31 ada depan. Muka surat 31 bagi nombor 3. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala anhu. Jangan kamu berjalan daripada kaun kepada kaun, daripada makhluk kepada makhluk. Syurga makhluk tak? Makhluk. Jangan ibadat kerana syurga. Siapa ibadat kerana syurga maka silap. Kita ibadat kerana Allah, sebab niat kita pun lillah, bukan lil jannah. Ada tuan-tuan semayang usalli ujung lil jannatil firdaus ada? Mana ada? Tuan-tuan pergi haji ke Mekah ke mana, haji ke swasta, semua niat lillah, bukan makhluk. Syurga adalah makhluk ya. Syurga bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ialah izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan dengan Tuhan. Itu tugas kita. Ada Tuhan, dia nak balas, itu hak dia. Ganti kita buat, maka dia reda. Dia dah setuju, dia reda, tak payah cerita kita. Segala-gala dia akan bagi ya. Man wajadallah wajadah kulla syai'. Siapa dapat Allah Ta'ala, dapat reda dia, segala-gala dia akan dapat. Maka cari reda Tuhan. Dan di antara benda yang dapat reda Tuhan ya, yang tidak membawa kebencian Allah Ta'ala, ialah hati dia mukhlis, betul-betul dengan Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, bersih betul. Jangan dia berjalan hati dia pada makhluk. Kalau dia itu patakuna kahimarir raha, dia seperti himar yang mengisar gandum. Yasir, dia berjalan pusing. War makanul ladzi irtahala ilai, tempat yang dituju tu wallazi irtalaan, itu tempat dia mula. Jadi maknanya dia seperti himar yang mengisar gandum ya. Itu jaga tu. Allah Karim. Maka kata Tuan Pengarang, man asyrakat bidayatuhu, man asyrakat bidayatuhu, barang siapa yang bercahayalah bidayah dia, permulaan, bil i'timad ala Allah Ta'ala wa qiyami biwajibatil ubudiyah. Nah, saya cemerlanglah di ujung dia ya. Itu dia. Mana tadi? Betul situ. Betul. Man asyrakat itu.
Barang siapa yang percaya di awal, percaya di hujung dia tadi. Habis. Maka barang siapa ada pada Allah Ta'ala binasanya, maka adalah atas Allah Ta'ala gantinya. Barang siapa yang adalah atas Allah Ta'ala binasa, apa maksud dia? Dia sanggup berkorban, itu maksud dia. Ya, apa yang dikorbankan maka atas Allah Ta'ala lah ganti. Fa inna man kana billahi talafuhu, jawab dia kana ala Allahi khalafuhu. Siapa yang maknanya adalah pada jalan Allah, dia membinasakan, maksud dia memberikan pengorbanan masa dia, tenaga dia, lebih besar lagi rohani dia. Ya, rohani dia blok daripada beradab pada makhluk. Itu lagi besar. Kana 'ala Allahi khalafu. Ya, khalfu Allah Ta'ala ganti. Mana Tuhan akan gantikan dengan apa? Dengan makrifat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kadar mana kita berusaha berkorban, kadar itu akan diberikan. Biqadri ma tanah lumah tatamanna, biqadri ma tamanna tanah lumah tatamanna. Dengan kadar mana dia dibusa, kadar itu dibukakan. Di mana kata barang siapa adalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya binasanya, makna pengorbanan dia berikan besar atau kecil, maka adalah atas salah gantinya. Mana segala yang dicurahkan akan diganti oleh Ta'ala. Sama ada curahan itu bentuk zahir, harta benda dalam jihad fisabilillah dan sebagainya, atau curahan itu batin, itu lagi besar. Ya, mana dia memberikan curahan batin. Apa curahan batin dia korban? Benda yang batin yang mahal apa tuan? Al-mahabbah, al-ishku, ya, mahabbah, kasih, rindu, ya, itu semua benda mahal tu, sifatul qalbi, sifat dalam. Maka dicurahkan, ditahan daripada benda lain, dicurahkan, diberi kepada Ta'ala. Jawab dia, Ta'ala akan beri berbagai futuhat, pembukaan makrifat. Dan barang siapa yang terbit cahaya bidayahnya dengan melazimkan tariqah, ya, dia melazimkan amalan tariqah yang ada sanad sampai ke Rasulullah SAW, maka terbit cahaya nihayah, mana kesudahan dia cantik. Dengan apa? Terbuka hakikah. Siapa yang tetap dengan tariqah, apa mana tariqah? Antak sudahu, bahawa kamu qasad akan dia saja. Itu mana tariqah, jalan, iaitu jalan membetulkan qasad dia semata-mata lillahi ta'ala. Maka dia akan sampai pada hakikat. Apa hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu syuhud dan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya dengan tinggi hemahnya, barang siapa pada mula-mula lagi dah berjalan tu, hemah dia tinggi, terus mencari redha Tuhan, dia tak ada pandang pada makhluk dah, daripada segala akuan daripada makhluk. Hemah tu makna tinggi daripada segala makhluk. Apa makna daripada sini? Ini kalam Arab lain tadi terjemah ni. Daripada dipanggil an, daripada. An sini ada an lil mujawazah, ada an lil matruk. Sini dipanggil an lil matruk. Maknanya dia meninggalkan dari segala akuan. Qalbi dia dibuang segala makhluk, dia dengan menghadap ke Tuhan. Maka jawab dia, terbitlah cahaya nihayahnya, ya, cahaya kemuncak dia, cahaya makrifat. Dengan apa? Kashfin dan iyanin. Ya, dia makrifat secara khas kasyaf. Kasyaf apa dia panggil? Kasyaf qalbi dia, roh dia, sir dia dengan Tuhan. Bukan kasyaf dapat tengok hati orang, boleh tengok apa yang ada jauh sana. Itu kasyaf hissiyah, tu tak dapat pun tak apa. Tapi wali-wali dia dapat benda tu. Bahkan dibukakan pada Imam Tarikat Syaziliyah, bahawasanya sekiranya diizin oleh Allah, tetapi Allah tak izin, bertersir rahsia, ya, aku akan ceritakan apa berlaku besok, lusa, tulat sampai seterusnya. Aku boleh cerita, boleh buka, ya. Sebab man arafallah la yasturu alaihi syai'. Siapa yang dibukakan makrifat dengan sebenar, maka tidak tersembunyi baginya suatu pun. Tuhan buka habis dengan nur Allah Ta'ala buka. Lepas tu dalam kitab Durun Nafis, ada ngaji Durun Nafis kan? Khutbah kitab Durun Nafis apa disebut? Wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Ya, wa atla'ahum, Allah Ta'ala singkap, itilak, Tuhan buka habis hakikatal asya'i, akan segala hakikat sesuatu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kata Imam Ghazali, ada dalam tenungan para awliya.
Kita nak buat eksperimen. Kalau daftarkan Naqsyabandi, dia pakai wukuf qalbi. Dia wukufkan qalbi dia betul-betul dengan Tuhan, pap terbuka kan. Ya, tu dia boleh suruh. Orang kalau disuruh A to Z boleh pergi. Tapi tak ada nak suruh orang kan, tak berjadah. Ya, kita gunakan ni untuk apa? Terus ke dia je. Kasyf dipanggil kasyaf pembukaan. Ada dua, satu kasyaf hissi, satu lagi kasyaf maknawi. Yang kita nak ialah kasyf maknawi, pembukaan pada makna, pada hakikat dengan Tuhan. Tu. Bila dia terbuka ni, ya, bila dibuka dia wujud dah. Tuan guru saya Syed Abdul Rashid tu, masa dia ambil bai'ah dengan dia, kau buka engkau punya lah, baru dibuka dia punya. Kau buka engkau punya, dibuka dia punya. Ni engkau punya kau tak nak buka. Apa engkau punya? Salah engkau, dosa engkau, lanun engkau, dia nakal engkau tak nak buka. Ngadu lah. Kalau Abah Mursyid pula Naqsyabandi dia surrender je lah, dia sama kan. Yang ni buka mana kita mengaku. Mengaku, ya Allah akulah paling jahat, ya Allah akulah paling jauh, ya Allah akulah hatiku paling gelap. Mengaku dengan Tuhan dan Tuhan. Tuhan buka dia punya. Apa makna mengaku? Taubat itu maksudnya. Ya, bila atai minazam kama lazam bana, orang yang bertaubat dari dosa, tak ada dosa. Bila tak ada dosa, kalbi bersih tak? Bersih. Bila bersih, terpancar tak nur? Terpancar lah, itulah dia. Cermin dia boleh tangkap kan. Walaupun cermin tu besar, dia boleh tangkap semua benda. Kereta boleh masuk, pokok boleh masuk, langit boleh masuk. Dengan syarat dia bersih. Ini kita nak suruh kat Gimau tak masuk, gajah tak masuk, tak sebab apa? Tebal, lumpuh, ketepik, hijab. Kalbi kita, cermin hati kita hijab. Lalai, maksiat, mungkar, dosa kecil, cukup lengkap. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, macam-macam dosa dalam tadi. Di mana dia nak tangkap alamil malakut wal jabar, tak boleh tangkap. Jam. Sebab tu riyadah, jalani dengan riyadah wal mujahadah. Dan saya dibuka. Biqadri ma ta'anna tanalu ma tatamanna. Ya. Atau riyadah wal mujahadah tu disuruh dan jalan tarik kena ada. Sebab untuk lebih memahami kita seumpama ni kena ada jalan tarikat, jalan tarikat semua dia cerita dalam ni. Proses suluk dia macam mana semua dalam ni. Maka terbitlah cahaya nihaya dengan apa? Terbuka hakikat. Ya, hakikat wujud apa? Dia ya. La mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia. Wujud yang lain semua majaz, sandar saja. Bersandar pada dia, bergantung pada dia. Kalau sampai situ, Masya Allah, habis. Sebab tu hakikat mengenal dia pun. Ada ia, tiada engkau. Selagi kita rasa kita ada, dia tak kenal diri dia. Ini bahagia kena mengenal diri kat kedai kopi. Diri ni, nampak dia nampak dia tu mahjub, tu bukan kenal lagi, babas. Orang kenal diri fanat, lenyap, tak ada dia. Ya, dia saja dia nampak. Siapa dia? Huwallah. Tu dia. Bagi nampak makhluk kenal dia, tu tak kenal dia. Tak ada. Dan kita hakikatnya tiada. Yang ada ni apa? Bayangan dia. Bayangan wujud yang hakiki. Wujud majaz membayangi wujud hakiki. Wujud muqayyad membayangi wujudul mutlak. Wujud muqayyad apa? Semua makhluk dia panggil wujud muqayyad, wujud yang ditambat. Siapa yang menambat? Huwallah. Allah Ta'ala tambat kita. Ada kita, siapa tentu? Dia. Umur kita, siapa tentu? Dia. Kubur kita, ada tentu kan? Segala tentu. Rezeki semua. Ya, dia yang tadbir, bukan kita yang kerdil ni kan, yang ketut tangan ni. Segala alam. Allahu yudabbirus samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Sila pandang dan rasakan pentadbiran Allah Ta'ala dalam tiap-tiap saat. Ya, dia angkat, dia jatuh, dia matikan, dia hidupkan, semua dia. Sedar tak kita? Jangan tak perasan masalah ni. Penyakit tak besar, tak perasan, tak dapat tangkap. Sebab apa? Cermin hati dia tadi ada hijab. Itu masalah ni. Lap hijab dan baru dia kashfin terbuka. Bila kita lap dia cermin tadi, pum terbuka. Nampak gambar dalam. Macam tu. Nampak apa? Kebesaran, keagungan antara cermin hati dia akan tetap. Dan ayan, mana mata dalam dia nampak terang. Kerana apa? Bidayah itu jalan nihayah. Bidayah permulaan itu dipanggil jalan ke muncak. Mana kalau nak tahu ke muncak dia cantik makrifat dia di awal kita tengok. Kalau dia bersandar kepada Tuhan, betul-betul dia dengan Tuhan, insya-Allah ujung cantik.
Tapi kalau dia masuk jalan dah kena kacau dengan nafsu dan sebagainya, ujung dia tak cantik, bimbang-bimbang tak sampai. Dan barang siapa adalah pada Ta'ala bidayahnya, nasaya kepada Allah nihayahnya. Siapa ada pada bidayah dia dengan Tuhan, billah, nasaya ujung dia pun sampai ilallah. Ya. Dan kata setengah mereka itu bermula bidayah, mana permulaan itu, iaitulah bimbang dengan Allah, mujahid mana bersungguh. Itu sekarang dia kata istighal, ya, sama internet. Dalam wirid sahur Sidi Ahmad Idris dia kata istighal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh dia memandang ke hadrat Tuhannya, bahawa dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal tak ada kesungguhan, di ujung dia akan rosak, dan di ujung dia tak akan sampai ke hadrat Tuhannya. Ya. Apa dalam kitab Sidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu, ya, dalam kitab dia kata apa? Iza kana al-ghalib, apabila ghalib ala abdi, di atas hamba itu, al-istighalu, mana memberikan tumpuan tu, kesungguhan, mujahid mana dia bersungguh-sungguh, maka ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri. Ya, ingat ya, iza kana al-ghalibu ala abdi, apabila ghaliblah atas hamba, al-istighal, memberikan tumpuan sungguh, ya, dengan aku, qalbi dia sentiasa Allah di jalan, dan dia buat kerja laut ke mana darat, pekerja Zaid ni dalam, ya. Dia duduk di mana saja, kalau perempuan di dapur, dia masak, dia apa, dalam jalan dia Allah, jangan berhenti, ya. Duduk pejabat ke di mana pun tak kisahlah mana-mana. Itu zahir kita dengan orang, batin kita dengan Tuhan. Sebab yang terbuka dalam, bukan zahir dan terbuka dalam ni. Bila dia ghalib dengan aku, ja'altu na'imahu wa lazzatahu, nasib aku jadikan nikmatnya dia, lazatnya dia tadi, fi zikri, dalam mengingati aku. Sebab ingat Tuhan, mula kadang dia rasa berat, dan sampai kita asak dia rasa sedap, ya, tu kan ada dia, sampai dia rasa lazat, ya. Fa iza ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri, bila aku jadikan, ya, maknanya nikmat dia dengan Tuhan dalam zikir, maka ketika itu asyikani wa asyiktahu, asyikani, dia asyik dengan aku dan aku asyik dengan dia, mana aku membalas keasyikan dia. Fa iza asyikani wa asyiktahu rafa'tul hijab, bila dia sampai peringkat dia asyik, aku angkat hijab. Bila aku angkat akan hijab, fima baini wa bainahu, antara dengan aku, maka sirtu mu'alliman, ya, baina ainahi, akulah guru yang mengajar dia. Ini isyarat ilmu laduni. Terus tuan direct pergi dia, ya. Ketika itu kehebatan dia apa? La yashu iza sahan nas, dia tidak akan lalai dan lupa apabila manusia lalai dan lupa. Mana sentiasa dia ma'allah, kun ma'allah. Bila sentiasa bermakna tu, apa makna sentiasa kan? Fi kulli lamhatin wa nafsin, ada dalam manusia. Itulah makna dia. Fi kulli lamha, tiap-tiap kelipan mata dia, wa nafas, tiap-tiap nafas dia dengan Tuhan. Ya, itu makna dia, dia sentiasa dengan Allah. Jadi Allah buka tu. Maknanya kesentiasaan dia tidak akan lalai apabila dia dibukakan hijab, dan hijab tak akan terbuka kecuali kalbi dia ada asyik dengan Allah, dan kalbi tak akan asyik dengan Tuhan melainkan dia dapat lazzatul zik, lazat mengingati Allah, dan lazat mengingati Allah Ta'ala tidak akan dapat melainkan dengan istighal. Istighal memberikan kesungguhan sungguh. Inilah dia mujahid, ya. Dan nihaya itu lazat tu dengan segala bahagian musyahadah hati dengan Tuhan. Dan jikalau engkau kendaki, engkau kata pada ibarat, boleh juga ibarat gini, bermula bidayah itu menyucikan diri zahir dan batin dia daripada segala afat, penyakit-penyakit, hijab-hijab, dan menghilangkan tabiat, mana sifat-sifat kemanusiaan yang radiah naklah dikeluarkan. Ukhrud min awsafil bashariyati an kulli wasfil munakidin li'ubudiyatik,
litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ni akan datang dia. Ukhrud mana keluarkan, buangkan. Ukhrud min awsafil basyariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan yang keji. Apa? Banyak makan, banyak tidur, banyak cakap, banyak bergaul. Itu semua sifat-sifat kena buang. Dalam suruh dipakai kaedah tu. Banyak makan, gelap. Kalau kurang makan, itu disuruh. Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Tu hadis Rasulullah SAW. Apabila seorang sedikitkan makan, Tuhan pancarkan nur dalam hati dia. Yang ni diguna dalam suluk. Qillatu ta'am hiyal ibadah. Sedikitkan makan adalah ibadah. Ya, 1/6 ni daripada makan biasa. Kalau kita makan biasa luarnya ni, dalam suluk diambil 1/6 sikit. Sebab bila kurang makan, cahaya hati dia akan ada. Sebab tu bila cahaya hati, dia laju untuk berzikir dan mengingati dan menghadap Allah Ta'ala. Ya. Dan kurangkan akan apa? Tidur. Sebab Nabi kata apa? Wa'izu qiyamuhu bil lail. Izzah kemuliaan yang ada pada manusia bila dia bangun malam, mana kurang tidur. Ya, man talabal ula sahiral layali, siapa menuntut ketinggian di sisi Allah, maka dia berjaga malam. Kalau nak tinggi makrifat, dia membongkang dalam darabatan, tutup jalan, no way, tak ada jalan, tutup. Ya, kena jaga malam. Para wali-wali ada yang wudu isyak sampai subuh tu. Banyak kalau kita baca. Sebab apa tu? Dia dapat lazat. Man ruzika halawatul munajah zahala anhu naum. Barang siapa yang direzekikan kemanisan dengan Tuhan, munajat, hilang mengantuk daripada dia. Ya, tu dia antara yang tadi. Habislah tu. Dan satu lagi, ya, tabiat kena buang tu, sifat radiah. Dan nihayanya itu memiliki anwar tu. Bidayah tadi apa tuan? Kurang makan contoh dia. Anwar dalam hadis ni, ya, iza aqallur rajul at-tu'mah muli'a jawfuhu nuran. Nur tu satu contohlah. Begitu yang lain, dia buang dia sifat mazmumah, maka nur mahmudah akan masuk. Itu di antara ni. Dia memiliki akan anwar cahaya hati dia dan beroleh kesempurnaan. Dan jikalau engkau kendak boleh beribadat, bermula bidayah, itu bidayah tu silap tu. Bukan bermula itu, ba dengan dal tinggal. Ni kita kadang-kadang jaga tu, tertinggal. Bermula bidayah itu, berpakaian dengan sifat mahmudah, sifat yang disukai atau dipuji Ta'ala. Sifat apa? Wara', sabar, zuhud. Ya, hati dia sentiasa muraqabah dengan Tuhan. Itu. Nihaya dia jauh daripada segala mazmumah. Bila dia sentiasa muraqabah, jauh mazmumah. Apa mazmumah? Lawan muraqabah, al-ghaflah, kelalaian. Ya, hati dia khudu dengan Tuhan, maka cantiklah. Ya, maka inilah daripada ibarat yang lain yang mana muafakat bagi makna yang telah terdahulu, maka terbit cahaya bidayah mereka itu rojok kepada Ta'ala dan segala himmahnya, dan berjabat pada mana bersandar pada Ta'ala dalam segala perihal ahwal dia, dan terbit cahaya nihaya mereka itu usul sampai kepada hampirnya dan hasilnya dalam hadrah dia. Ya, sebab tu gantungan hati kuat dengan dia. Ya, tuan guru saya tuan-tuan, dia ajar kita sampai kita kadang-kadang sampai taraf tu kita tak terfikir. Dia punya istilah tuan-tuan, report, tuan report. Kau nak pergi sana kau dah report dia kata. Bukan jauh sangat. Lagi sini kita nak pergi pekan dia kata kan. Dia kata kau dah buat report, abang report mengadu, ya Allah, hamba yang fakir ni nak berjalan ke sana, selamatkanlah pergi balik. Nampak macam mudah tak? Itu sebenarnya kuat ni. Alaqatul qalbi, alakah hati kita dengan dia, itu yang penting. Dia nak kalbi kita ada kontak, ada connect dengan dia, itu yang mahal. Bila hati ada connect dengan dia, dari pancaran nur akan dapat. Barang siapa selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sama ada dia selawat dengan hadir atau lalai, pancaran petikan nur Rasulullah dia dapat. Itu kalau lalai sekalipun. Kalau dengan Allah zikir lagi kuat kan. Sebab kita azik lahun nur, zikir tu ada nur. Dia zikir pancaran nur tu kena kan. Dia perasan tak perasan ni. Sebab tu dia zikir lama-lama dia sedap lagi tenang. Sebab pancaran nur masuk. Ya, itu dia. Dan semakal mastumi'ah ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana ya Allah fa inna khaira kulli anta. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.